Dan juga selamat malam kepada semua yang mengikuti live kami ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda untuk bersama dengan kami. Sama-sama kita menyedut ilmu yang bakal dikongsikan oleh Cikgu Aslan Hashim kita. So kepada semua, ribuan terima kasih. Jangan lupa share supaya rakan-rakan lain juga dapat mengetahui tentang segmen yang sangat menarik ini daripada Cikgu Aslan Hashim ataupun Nastrio Effect. Baik, sebelum saya bersama dengan Cikgu, suka untuk saya melihat komen siapa yang nombor 1. Okey, baik. Hafidin Jamaluddin, ya. Salam semua. Kemudian dia ada pertanyaan panjang, tak apa, nanti Pak Su tanya, ya. Kemudian kita ada Wawan Najihah. Assalamualaikum, hadir daripada Brunei. Terima kasih orang Brunei, ya. Dan kemudian kita ada Abdul Aziz. Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga Pak Su, semoga sihat selalu dan terus maju, daripada Brunei Darussalam juga. Okey, Wawa minta, orang Brunei minta IJ Cikgu, Okey. Boleh. InsyaAllah lah, bukan boleh, insyaAllah. Okey, Nur Azmi Narullah. Salam Sifu Azlan dan DJ Pak Su. Salam muafakat nasional. Terbaik. Salam muafakat nasional, ya. Ngeri ni. Okey, salam Pak Su daripada Nizak Pawan, ya. Nizak Pawan tadi Orang Terengganu. Dia Terengganu, Johor, Perak. Dia bergerak laju, ya. Cikgu tahu, ya. Bagusnya cikgu ni. Kawan-kawan. Okey, Puan Robiah Yaakob. Hai semua, malam Bang DJ Robiah Yaakob. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kita. One Effect. Assalamualaikum Cikgu Aslan Hashim dan juga DJ Pak Su. Tak adalah. Semoga segmen ini yang saya nantikan setiap minggu, semoga minggu ini ada pencerahan untuk PGU DJ. Okey, terima kasih Tuan Jaafar kita. Assalamualaikum Cikgu dan juga Pak Su, akhirnya kemelut berakhir dan boleh fokus mula trade. Wow, orang politik kan Tuan Jaafar ni. Peminat. Efek efek sampai tak boleh trade tu. Okey, alamak, Ifan ni, ya, lama betul tak jumpa dengan Ifan, Kalau kita pergi Kota Baru dulu, kalau kita pergi Road Tour, dia lah pemandu arah kita. Tulang belakang. Tulang belakang, ya. Ahmad Irfan. Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Okey, kemudian kita ada siapa lagi yang ada dekat sini? Muhammad Rizam Abdul Latif. Siapa ni? Macam kenal. Bos. Okey, Nur Azmi Narullah, kita on sekarang 3 2 1. Wah, kau siap counting, ya. Okey, Gasim Sumsel daripada mana ni? Palembang. Okey, cikgu tolong ulas MA50 terhadap Mic BB. Boleh? InsyaAllah. Kemudian kita ada Atang Ahmad. Okey, DJ on. Azrul Ikhwan. Salam cikgu dan juga Pak Su, analisa untuk JBP. Wow, kenapa semua JBP, JU, JA ni? Dia menunggu peluang besar tu sebenarnya. Ya, menunggu peluang besar. Cikgu ada standby tak yang 6 tu? Memang ada. Cantik. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda semua. Okey, baik, tanpa membuang masa, saya pun tak nak bercakap banyak. Thank you. Ada juga rakan daripada Ceras Kuala Lumpur bersama kita. Boboy CTC pun ada bersama kita. Ya Allah, ramainya, masya-Allah. Baik, cikgu, tanpa membuang masa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua pada DJ kita Pak Su, pada Boboy kita. Salam kembali. Alhamdulillah, macam biasa kita orang bertiga malam di konti. Semangat terutama tuan-tuan di luar sana memberi support pada kami. Dah 111 dah live bersama kami. Saya pun tengah semangat sebenarnya tuan-tuan. Dan alhamdulillah, macam tadi diberitahu, keadaan di Malaysia dah semakin relax. Isu-isu besar pun diselesaikan. Dan kita pernah tahu PM ke-8 Muhyiddin namanya, selesai sudah resah yang melanda. Ombak minggu ni NFP seadanya. Macam dah sedia semua yang ada. Semua yang ada maksudnya? Dah ready ke nak buat apa minggu ni. Sebab minggu ni tuan-tuan, kita sebagai trader currency, alright, apa yang perlu kita buat adalah kita kena ada planning.
apa planning kita mesti tahu. Saya tak pernah kata mestilah. Wajib. Saya full time untuk buat benda ni. Jadi wajib bagi saya tahulah. Saya memang passion buat benda ni. Saya memang minat buat benda ni. Dan seronok buat benda ni. Jadi saya jadikan sebagai suatu kewajipan untuk saya. Setiap hari pertama, setiap minggu, wajib saya melihat jadual berkala untuk sepanjang minggu apa yang nak berlaku. Jadi dari situ tuan-tuan, kita boleh fokus currency yang nak kita trade. Sebab daripada jadual berkala yang muncul setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kita akan tahu kenapa sesuatu currency itu bergerak dia lebih laju daripada biasa. Jadi apa yang saya gunakan tuan-tuan semenjak saya kenal website ini tahun 2006 rasanya, kau tak silap, 2006, Forex Factory, hingga sekarang bentuk dia, warna dia, design dia macam ni je. Tapi yang penting yang saya nak tahu tuan-tuan, dia punya jadual berkala. Dan kalau kita lihat di sini, saya hanya memilih impact saja tuan-tuan. Saya impact saja yang saya ambil. Dan siang tadi 8.30, 11.30 currency AUD. Petang tadi 5.30 currency GBP. Dan besok yang dah lepas malam, siang je dah lepas, besok pagi ada lagi 8.30 siang tadi 8.30 9 malam USD, 11 malam Canada dan USD. Tuan-tuan, minggu ni banyak news besar untuk currency utama. Hari Khamis, the whole day AUD. Wow. And hari Jumaat, hari yang ditunggu-tunggu, yang berlakunya Pak Su sebulan sekali saja. First Friday setiap bulan. First Friday setiap bulan. Ada kalanya dia ditunda, tapi selalunya First Friday, Jumaat pertama setiap bulan, non-farm payroll atau dipanggil NAP ya. Okay. Orang kata, bang NAP. Sebab dia ni berlaku tuan-tuan sebulan sekali. Jumaat pertama setiap bulan lah biasanya kan. Tapi ada waktu tengah yang ditunda ke Jumaat kedua, tapi jarang. Okey, jadi NAP ni sebenarnya tuan-tuan adalah satu pergerakan besar bagi kekuatan USD itu sendiri. Jadi pastinya kita dah tahu currency USD tuan-tuan adalah didagangkan satu hari lebih daripada 50% the whole currency satu dunia. Dan kita tahu, kalau saya tak silap, current lebih kurang dalam 4-5 trilion USD yang berada dalam market. 50% yang minimum daripada USD. Jadi itu dia punya impact dia. Dan dah tentulah antara orang yang memberi impact yang kuat, yang sangat terkesan adalah Trump. Uncle Trump. Dia kalau tweet berkicau dia tuan-tuan, dia berkicau aja. Aduh, dia nak turunkan rate lagi. Cuma dia betul. Dia sebab dia tak dapat nak bagi keputusan tegas kepada Fed kan. Sebenarnya tuan-tuan, bila dia mendesak tu, dia pemimpin nombor 1 dunia. Ya, betul. Bila dia mendesak, tak banyak sikit pun dia akan tergugat juga. Jadi maksud tuan-tuan, kita tahu dah, dia dah beritahu dah, dia dah cut rate. Dia nak cut rate. Jadi akan ada berlaku perubahan besar, perubahan yang ketara kepada indeks USD. Jadi minggu ni memangnya saya akan fokus kepada currency USD terutamanya lah. Dan dengan keadaan masa saya yang sekarang semakin lama semakin terhad, waktu pagi pun saya dah tak boleh buat apa sangat bagus sebab saya menghadap baby, dua orang saja. Saya babysitter daripada pagi sampai ke petang. Jadi saya memang tak dapat nak macam dulu lah. Tangan saya dah tak sepanjang macam dulu. Itu yang for time sangat-sangat mencabar. Saya take the cabaran ni sebab tak pernah buat. Alright. So jadi apa yang saya fokuskan lepas tu lebih kepada satu instrumen, iaitu gold. Okey. Satu gold. Dan alhamdulillah bila fokus satu tuan-tuan, boleh pula selesa, boleh pula buat bacaan, dan juga boleh juga alhamdulillah buat profit. Dia macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita ada masa, kita rasa lah macam kita ada masa yang panjang. Pantang dengan AUD, okey, trade AUD. Pantang dengan Canada, trade Canada. Pantang dengan NZD, trade NZD. Kalau tuan-tuan, kalau dia sebut 6 pair, 6 kita nak belasah.
Tapi Pak Su, hujung-hujung dia, kalau profit pun ciput dia. Really? Right. Tapi ciput. Tapi kalau tuan-tuan fokus satu currency, satu pair. Satu instrument, fokus ikut Pak Su, ikut the whole week. Dia kalau profit dia memang sedap. Masyuk. Memang masyuk. Jadi kalau siapa-siapa yang tak faham maksud saya, belum pernah rasa, cuba tuan-tuan trade macam-macam pair. Ui, besar kabut juga. Dia jadi tuan-tuan, tanpa kita sedar, Pak Su, apa yang kita nak? Kita bukan nak trade AUD. Kita bukan nak trade gold. Kita bukan nak trade GJ. Kita bukan nak trade apa. Tujuan kita tuan-tuan, kita nak trade candle yang mana candle tu mampu untuk memudahkan kita mendapat income. Ya, itu yang sebenarnya. Jadi pilihlah yang termudah untuk kita dengan masa yang kita ada, dan kita pilih satu nama. Okey. Dan fokus nama tu, insya-Allah sepanjang minggu tuan-tuan boleh dapat selesa tuan-tuan. Sebab kenapa? Bila tuan-tuan fokus satu benda, satu hari ada satu candle daily, 2 hari 2 candle daily, 3 hari 3 candle daily, 4 hari 4 candle daily, 5 hari 5 candle daily tuan-tuan. Kita ambil seminggu, satu minggu 1 candle daily, satu minggu 5 candle daily, satu minggu tuan-tuan ada 30 candle 4 jam. Dan satu minggu tuan-tuan ada 124 darab 5, ada 120 candle H1. Tuan-tuan, dengan bilangan candle yang banyak tu, tuan-tuan fokus pada satu pair pun, insya-Allah tuan-tuan dah boleh buat duit sebenarnya. Itu sebab bilangan candle dia banyak. Apatah lagi bagi sesiapa yang dah faham tentang asas BMA, multi time frame, yang mana bila dia tahu dengan satu candle weekly dia hanya boleh buat satu bacaan. Retest mungkin re-entry sell atau re-entry buy atau arah kukuh atau momentum, dia boleh buat satu je. Kalau katakan tuan-tuan dia candle minggu lepas mengatakan okey, dah buat re-entry sell, bermaksud minggu ni cari di daily yang ada 5 candle tu, cari di H4 yang ada 30 candle tu, cari di H1 yang ada 120 candle tu, bentuk-bentuk yang mengatakan aku nak sell lah. Senang kan? Kita bagi tumpuan terus kan? Yes. Dan ke situ tuan-tuan, bila tuan-tuan dah dapat dia tune, confident dah dapat tuan-tuan punya volume memang satu macam lah. Betul. Dia punya confident satu macam pasal. Ni kalau kejap-kejap AUD, apa AUD nak buat besok ada NZD, besok ada GBP. Kelang kabut. Itu kalau misal kata kalau trader tu mampu. Betul. Memang ada yang mampu. Saya pun tuan-tuan, saya rasa mampu tuan-tuan. Tapi kita kena berpijak di bumi yang nyata. Baik. Kita manusia. Kita bukan mesin. Mesin pun ada waktu maintenance. Ya. Kereta tuan-tuan bila dah berjalan setiap 5,000 atau 10,000 servis, kena hantar pergi servis. Apatah lagi kita manusia, hari-hari nak kena rehat. Kita ada 24 jam. Agak-agak Pak Su 24 jam Pak Su. Tolak waktu tidur, makan, minum bersama keluarga pun semua berapa jam untuk waktu seorang, waktu sendiri. Waktu personal sendiri ada berapa jam? Few hours ya tuan-tuan. Itulah yang kita nak trade. Jadi setiap orang tahu dia punya limit. Ya. Jadi apa yang saya nak fokus adalah tuan-tuan gunakan ilmu untuk trading tu. Pilih satu instrumen yang rasa aku rasa aku nak trade katakanlah EJ saja. Okey, baca EJ. Relax, jangan terkejar-kejar benda lain. Sebab end of the day kita baca candle je. Right? So, okay, itu basically sebagai intro. Baik. Dan sebelum saya terlupa, kerana bila dah bercerita, bila dah berkongsi ni, dah pertengahan jalan sampai ke hujung cerita tadi, saya pun selalu dah terlupa. Untuk bulan ni, hari Sabtu ni 7 akhir bulan. Okay. Kemudian 14 akhir bulan dan 21 akhir bulan, 3 Sabtu ni tuan-tuan, saya buat kelas coaching. Untuk bulan ni, saya pilih untuk nak buat kelas coaching. Yang mana kelas coaching ni tuan-tuan, saya limitkan satu kelas yang saya buat, kelas kecil Pak Zu, 5 orang. Ui, bestnya 5 orang. Selalunya saya buat satu kelas boleh pergi 20 orang ke 30 orang. Tahu tak apa beza dia? Bezanya tuan-tuan, saya akan tanya tuan-tuan speed. Oh, cepat pandai. Apa tuan-tuan nampak saya buat kat saya punya laptop, saya tunjuk kat tuan-tuan, okey, ni cara saya buat. Sekarang depan mata saya buat.
tuan-tuan akan tahu tuan-tuan boleh buat ke tidak. Sebab the moment tuan-tuan keluar pada kelas, balik rumah, habis. Sekarang yang datang tu nanti insya-Allah 5 orang tu, saya nak 5 orang fokus pada apa yang saya buat. Saya nak tuan-tuan buat, tuan-tuan buat. Saya akan tanya seorang-seorang. Dalam kelas Pak Su, bila ada 20 orang, 30 orang, saya tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Jadi saya duk fikir, saya ambil cabaran, saya kata, biasa saya buat kelas ada 20 orang ke 30 orang. Bagaimana kalau saya buat kelas yang kecil? 5 orang. Tapi charge saya masih sama. Maknanya cikgu nak lebih pentingkan kualiti lah. Yes, saya nakkan benda tu sebab bila saya banyak buat kelas, saya nak mendapatkan orang yang betul-betul komitmen. Ada Pak Zu, dalam 10, seorang yang saya jumpa. Saya nak lebih pada tu. Jadi saya fikir, kali ni saya kurangkan orang. Satu minggu, hari Sabtu saya buat maksimum 5 orang. That's it, 5 orang. Dan saya akan nak tanya seorang-seorang, apa yang kau tahu? Kalau saya dah buat contohnya Pak Su tadi, Pak Su nampak yang saya bisa buat sampai 6 kotak. Betul. Saya tunjuk, ni cara saya buat. Sekarang saya kata, boleh buat? Dia kata boleh, buat sekarang. Saya nak tengok depan mata saya. Dan saya boleh tunjukkan cara yang mudah untuk nak buat. Wih, cepat pandai macam ni. 5 orang je kan? Yang itu 5 orang saya buat Sabtu ni sekali 7 hari bulan, 14 hari bulan, 21 bulan, mana 31, 50 orang lah. 5. Kalau itu dulu biasanya 20-30 kali ni cikgu maknanya cikgu lebih kepada nakkan kualiti tu. Kualiti. Saya nak orang yang boleh kata backup lah. Tuan-tuan, sampai bila saya nak bercerita pasal bimbing ni kan? Satu hari saya pun penat kan. Saya nakkan somebody yang boleh membantu saya, yang boleh bercerita apa yang saya faham. Saya nak bagi apa yang saya ada, tuan-tuan. Tak ada ruginya. Duduk sebelah saya, contoh Tuan Nizab Awam tu, Awam ni dia biasa jumpa saya cerita apa yang saya ada, saya cerita je. Dan situ dia akan belajar. Dapat jadi protege best ni. Bulan ni memang saya nak fokus 3 Sabtu ni. Datang, charge saya sama RM300. Duduk, saya tegangkan apa saya buat, tuan-tuan buat. Saya nak tengok. Itu bezanya dengan kelas. Jangan lepaskan peluang. Itu coaching saya buat bulan ni je, bulan depan tak tahu. Saya buat memang every month saya akan cuba buat perubahan dengan cara saya buat kelas macam-macam lah. Tu saya nak tengok respon. Tu setakat tu sebab nanti terlupa. Baik. Alright. So PM saya boleh tengok kat saya punya wall di Facebook ataupun dekat saya punya channel. Saya ada letak info kat situ, boleh PM saya. Alright. Itu close. Alright. So sekarang kita fokus balik. Apa yang kita nak cerita, tuan-tuan? Saya macam biasa, saya melihat majority punya response. Dan dari segi pair, apa yang majority nak, kemudian baru saya pergi kepada yang minority sedikit demi sedikit. Dan saya bersama Cikgu Yun ada buat satu channel, nama dia Yun Nastrio Education Showcase. Macam biasa, every week saya akan buat voting. Saya nak tahu respon. Every week saya perlu tahu respon setiap orang. Dan setakat ni dah respon sebanyak 270 vote, 270 undian. Macam biasa Pak Su, majority dia 41% pilih gold. Bermaksud 4, 2, 4, 3, 8 dalam 160, 170 memilih gold. 111 memilih gold. Memilih gold. Dan diikuti dengan 16% Euro USD, GBP USD. Tuan-tuan, voting ni sangat penting untuk saya sebagai admin, untuk saya nak tahu majority dalam group ni, dalam channel ni, daripada 935 ni, yang menjawabnya adalah 1/3. Pada saya dah okey lah. 30% kalau menjawab dah okey lah. Saya target saya minimum 10%. Jadi bila 30% dah jawab, daripada 30%, 41% ni memilih gold, 16% Euro USD, another 16% GBP USD, follow dengan USD Canada, dan juga lainnya adalah UJ, UCHF, AU, NU. So saya nampak sekarang, saya nampak majority memilih gold. Jadi senang saya nak bercerita. Fokus saya pertama malam ni adalah gold. Dan kebetulan gold lah yang saya trade pada minggu ni. Memang cikgu fokus minggu ni goal lah. Sebab itu yang membiru tu. Sebab setup dia, tuan-tuan, saya duduk habis 1 minggu. Weekend saya tengok setup 1 minggu. Apa yang nak berlaku? Sebab setup 1 minggu, tuan-tuan,
macam saya katakan tadi, satu minggu cuma satu candle weekly. Okay. Dia dah beritahu kalau candle tu berada duduk ke atas, dia nak jatuh lah. Kalau dia berada kat bawah, dia nak naik. Alright. Jadi kita tunggu. Kalau saya tak tahu ada, then saya follow. Jadi apa yang saya nak kongsikan malam ini tuan-tuan, kita pergi kepada apa? Kepada gold. Baik. Okey. Siapa yang dah buy gold tu, relax, cool, hold. Siapa yang setengah sell gold tu, kalau biru, tahniah. Kalau tengah merah, kena fikir 2 kali ya. Itu yang saya katakan lah. Okey. Ni saya nak kisahkan, saya nak ceritakan sebab walaupun saya dah cerita dalam video, saya dah post dekat channel, tapi saya tak puas hati. Sebab dia? Sebab saya tak dapat two way. Oh, okey. sebab kat channel YouTube saya cakap sorang-sorang. Tak best lah tu sorang. Dia memang tak seronok. Kan? Bila ada soalan, ada pertanyaan, barulah seronok. Okey tuan-tuan. Okey, baik. Saya pergi kepada weekly. Weekly Pak Su, candle tuan-tuan, Pak Su dan semua sekali, untuk gold, candle weekly minggu lepas dia beritahu minggu ni kawasan re-entry by weekly. Okey, tu bahasa teknikal dia. Tu bahasa teknikal dia, re-entry by weekly. Bahasa mudah dia tuan-tuan, paras gold sekarang ni adalah berada di kawasan yang terendah sepanjang minggu ni. Sepanjang minggu ni? Nah, dalam sepanjang minggu ni, sekarang ni adalah kawasan-kawasan yang terendah. Tu sebab dia kata buy. Bukan sell. Tapi kalau tu nak scalping 10-20 pip, kita lain lah. Saya tak ada. Saya nak buy daripada harga terendah mingguan dan saya nak TP kepada tertinggi mingguan. Itu kerja saya. Berapa yang dapat? Ambil je tuan-tuan. Ambil je dulu kan? Ambil dulu. Jadi alhamdulillah. Sebab tuan-tuan, pergerakan gold daripada kawasan tertinggi Pak Su minggu lepas sampai terendah minggu lepas 8 ke 900 pip. 8 ke 900 pip. Gitu-gitulah. Dia punya pergi Pak Su. Kalau silap inti tuan-tuan, ada yang boleh MC. Kalau silap sebab bukan apa. Dia MC ni biasanya kita kalau full margin. Kalau tuan-tuan betul-betul tak adalah. Kalau macam sekarang tuan-tuan, saya ada akaun-akaun yang full margin. Ada. Saya ada akaun-akaun tapi akaun full margin mungkin satu je. Tapi ada lain semua akaun-akaun yang kata boleh hidup nyawa panjang. Susah nak MC. Dengan penting, yang pentingnya adalah dia mengikut perjalanan weekly. Tak clear. Okay. So, apa sih buat Su? Saya ada beberapa akaun yang mana saya bagi modal kecil-kecil. Contohnya modal dia $300. Tuan-tuan $300 dan saya tahu gold sekarang minggu ni berada di kawasan yang terendah untuk minggu ni. Terendah. Kalau nak tunggu esok lusa, dia dah naik dah. Okey. Semalam ini, sekarang ni kawasan terendah minggu ni. Jadi dengan $300 tuan-tuan, saya lempar satu buy 0.01. Pum. Bermaksud Pak Su, dengan $300 saya lempar 0.01, dia hanya akan MC atau hangus $300 tu kalau diturun $300 ke bawah, yes, ataupun 3,000 pip, which is dalam bentuk ataupun keadaan logik benda tu tak boleh berlaku. Jadi itu risiko saya. Itu yang saya buat. Saya ada banyak akaun-akaun yang maknanya lepas tu dia umur dia boleh tahan panjang lah. Dia boleh bertahan besar. Jangka hayat dia panjang. Dia hayat dia panjang. Tapi yang full margin ni adalah 122 yang saya belasah. Ada juga. Nak rasa kan. So memang minggu ni kalau kita lihat Bazu, saya besarkan kotak ni sebelah kiri sini tuan-tuan. Tuan-tuan nampak candle merah ni Bazu ni merah ni kan ada ekor dia tu tuan-tuan. Dia menyentuh garisan MA 5 low. Jadi tuan-tuan, bila kita nampak dia sentuh MA5 low, apa maksud MA5 low tu? Itulah tempat yang terendah minggu ni. Bila dia dah sentuh kawasan terendah, ini minggu lepas dan ini minggu ni kan, dia bersambung lah kan. Jadi bila dia dah berada di kawasan terendah mingguan, maksudnya bila dia dah naik Pasu, dia akan terus naik dan biasanya Rabu, Khamis, Jumaat dia mencari kawasan-kawasan yang tertinggi pula untuk minggu ni. Jadi pergerakan mingguan. Jadi bila pergerakan minggu tuan-tuan, time frame yang paling selesa untuk kita nak melihat bacaan-bacaan multi time frame BBMA adalah di time frame H4 atau 4 jam. Very clear. Dan tuan-tuan boleh nampak sekarang, okay, bila saya pergi kepada daily, okay, Pak Su, tadi weekly tuan-tuan
Tengok Lepas tu tengok ni garisan hitam tengah ni kan. Hitam ni kan ada candle merah dua merah ni tutup di bawah garisan hitam ni. Yang tuan-tuan yang saya tandakan ni, inilah kawasan market hilang volume buy di daily. Entry terbaik dah terlepas untuk minggu ni sebab daripada semalam Jumaat, hari Isnin semalam dan siang tadi dia dah pun berada di antara garisan mid BB hingga ke EMA 50 di daily. Bermaksud tempat yang saya tanda ni lepas tu adalah tempat yang terendah untuk buy. Memang cun gila untuk bacaan weekly. Saya bagi contoh lepas tu. Nampak tak yang kotak yang sama sini? Kotak ni juga di bawah garisan hitam tengah tu. Betul. Okey. Benda ni lepas tu dia sama dengan ni. Tuan-tuan. Yang ni sama dengan ni. Ada yang mengatakan ini arah kukuh sell di daily. Tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak perkataan atau nampak candle arah kukuh sell di daily, jangan terus sell. Lihat di time frame besar, di weekly. Apa tuan-tuan nampak adalah bacaan re-entry buy. Itu dia punya twist. Dalam BBMA, kalau siapa pergi pegang arah kukuh je, dia boleh hilang arah atau dia boleh silap arah. Sebab itulah saya tuan-tuan, saya banyak belajar, banyak terkena dengan arah ni. Dulu saya suka arah DH4. Saya pun nampak arah kukuh buy, saya buat entry buy. Kau dah terkejung kau. Lala saya buy kat pucuk. Saya duduk heran, kenapa buy kat pucuk? Sepatut buy kat akar. Betul. Tapi sebabkan dalam BBB memang macam tu. Kalau tuan-tuan nampak arah kukuh sell di, contohnya sekarang di daily, jangan terus fikir nak sell. Lihat time frame besar. Dia ada re-entry buy. Bermaksud di daily ni adalah market hilang volume buy. Di situlah tempat sebenarnya Pak Su, di situlah tempat terendah untuk buy. Dan ulangan berlaku Pak Su untuk minggu ni. Ulangan Ulangan berlaku. Tu sebab saya buy. Saya pakai ni je. Saya pakai MHV re-entry dah. Dan Pak Su, di manakah tuan-tuan? Di manakah tempat nak TP? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekadar menghafal ekstrim, market hilang volume, arah kukuh, re-entry, momentum, hafal, tengok, tak faham, tanya lagi, boleh tak entry? Tuan-tuan, ilmu tu tidak membantu tuan-tuan. Sebab tuan-tuan sekadar menghafal. Dia kena ada feel, kena faham. Apa maksud garisan low BB di daily? Apa maksud garisan top BB di daily? Tuan-tuan mesti tahu maksud dia. Jadi baru tuan-tuan boleh buat bacaan dan ke mana nak TP dan atas sebab apa? Atas sebab apa? Benda tu penting. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, ni ulangan ni dekat goal ni, ulangan. Saya dah terlepas kat ni Bazu, kotak ni, saya terlepas. Kali kedua ni tuan-tuan, insya-Allah takkan terlepas lagi. Dan saya ada beberapa akaun semua buy. Semua goal. Dan saya buy, alhamdulillah sekarang tengah biru. Lepas tu, tuan-tuan semua kalau bertanya di manakah TP-nya, adalah di garisan hitam atas ni. Itu garisan di atas hitam atas ni, yang hitam ni. Okey. Ni dia punya kawasan untuk nak take profit. Ada tanya saya, cik Balan, boleh tak touch, adakah market akan touch? Tuan-tuan, saya tak tahu. Tak ada orang pun tahu. Dia nak touch atau dia tak touch, itu bukan kerja kita. Tapi alhamdulillah dia tengah naik tuan-tuan. Dia tengah naik tu. Cikgu ni so, dah gulana nanti tau. So nanti tuan-tuan, bila dia bergerak, apakah maksud garisan top BB tuan-tuan? Top BB tu di daily tu maksudnya selepas lagu ni . Ya Allah. Sekejap je pukul 11 dah ni. Ya Allah, tuanku. Kena rehat ke? Kena ke? Nak minum Tuan-tuan dan puan, kita rehat sekejap je, sekejap. Tak sampai seminit pun. Okey? Stay tune bersama dengan Cikgu Aslan Nasim. Hilang-hilang segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Aku yang berduka.
sanggup lagi ku mengingatimu, tak sanggup lagi ku terus merindu potret kasihku. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku selendang yang kau berikan padaku mungkin dapat mengobati luka rindu di hatiku. Kau berubah di saat ku tak rela, simpan saja kau abadi. Aku menduga mengapa bisa terjadi sebegini. Okey, baik tuan-tuan dan puan, selamat kembali bersiaran secara live di wall kami ctc.fm, di Konti, di Cyberjaya ctc.fm. Baik, kita sambung untuk second half. Okey. Tuan-tuan, saya nak habiskan sedikit lagi Sikit tentang lagi, gol sebelum saya menjawab soalan yang menarik ni. Okey, untuk gol, kenapa saya kata jangkaan TP di garisan top BB di Delhi, tuan-tuan? Pergerakan re-entry buy ini adalah pergerakan re-entry buy di weekly. Jadi, bila kita buy di kawasan-kawasan terendah di weekly, maka bila kita nak TP di kawasan tertinggi di weekly. Kawasan terendah maksudnya support di weekly. Kawasan tertinggi maksudnya resistance di weekly. Dalam masa mudah, support weekly adalah kawasan yang terendah sepanjang minggu. Resistance weekly kawasan yang tertinggi sepanjang minggu. Atau dengan kata lain, support ni macam lantai rumah kita, Baik. resistance macam bumbung rumah kita. Jadi kita nak bergerak daripada bawah ke atas. Itu je perkataan dia. Jadi saya rasa mudah faham Jadi yang saya buy sekarang daripada lantai nak pergi ke bumbung. Alright. Bukan satu akaun tau, banyak akaun. So, jadi saya jangkaan TP sampai ke top B. Sampai tak sampai wallahualam, tapi perjalanan dia itulah yang saya jagakan. Dan full structure ni tuan-tuan adalah di 4 jam. Di 4 jam Yes, di 4 jam. Dan hingga setakat ni tuan-tuan Pak Su, DH1 telah pun muncul. Bukan telah ini belum confirm lagi sebab candle ni dah tengah naik. Tetapi yang jelas candle ni tuan-tuan, 2 candle DH1 telah pun berjaya tutup di atas garisan EMA 50. Okey. Bermaksud Pak Su, maksudnya dia telah membatalkan kejatuhan kat sini dan dia mengesahkan, memvalikan kenaikan di candle ni. Jadi 50 candle H1, 50 jam, dan insyaAllah jika muncul momentum buy di H1, kita jangkakan perjalanan ni mampu untuk mencari kawasan-kawasan tertinggi di weekly atau top BB di daily mungkin dalam masa 1-2 hari. Sebelum kita menunggu impact 9FP, kita buat duit dulu, InsyaAllah. Alright. So saya nak menjawab soalan apa tadi Pak Su? Okey, daripada Hafidin Jamaluddin, awal lagi soalan ni. Cikgu guna 3 time frame, re-entry, MHV dan full structure. Time frame kedua wajib MHV saja atau kalau ada ekstrim juga boleh kita gunakan, sebab saya tengok ada trader yang pakai sifir, re-entry ekstrim dan juga full structure. Cikgu faham situasi dia? Faham. Okey, tuan-tuan, soalan tadi tu soalan yang bagus. Soalan yang mana soalan tu juga soalan yang sentiasa terngiang-ngiang di minda saya. Ketika saya mula-mula menghadapi masalah ni sekitar 3-4 tahun yang lepas. Dan saya dapat menjawab soalan ni dengan saya buat homework. Ni cikgu Dengan buat homework tu. Benda yang sama juga. Yes. Dengan Hafidin. Yes. Jawapan dia, tuan-tuan buat homework, dia boleh jawab. Saya boleh tolong jawabkan. Tapi bila saya jawab, saya tak yakin tuan-tuan faham.
Faham ni datang tuan-tuan, kita buat sendiri. Okey, homework yang macam mana perlu untuk mendapat kefahaman tu? Sebenarnya apa yang saya buat, saya mencari ke semua bacaan-bacaan ni. Semua bacaan. Bila kita nampak, macam saya katakan tadi, bila kita nampak re-entry, kita nampak re-entry berlaku di kalau ada satu setup. Tapi nak cek setup tu tak semua ada. Sekejap tuan-tuan saya tengok. Saya sekarang tengah buka EJ, tapi sebab tadi ada persoalan tentang EJ. Okey. Saya ambil contoh. Okey, sekarang di EJ Weekly, maknanya saya boleh jawab 2 dalam 1 ni. Cantik. Itu sebab saya nak terus. Masa ringkat saya nak buat 2 in 1 sambil menyelam minum air. Baik. Alright. Saya ambil contoh tuan-tuan. Saya besarkan ni. Okey. Candle ni, yang biru ni tuan-tuan, ini adalah re-entry sell di weekly, iaitu 1, 2, 3 minggu lepas. 2 minggu lepas dia naik, dia tutup cantik, cun gila, dia naik berada ataupun menyentuh garisan MA5 di antara tu 5-10. Tuan-tuan, tak semua candle yang dapat bentuk macam ni. Ini adalah bentuk yang pada saya bentuk perfect, bentuk memang cun. Kalau tak ambil, tak boleh, kena ambil. Ada ketikanya bentuk-bentuk tak cantik. Maksud tak cantik adalah candle tu dia tak sampai garisan 5-10 high. Okey. Tapi itu kalau kita gunakan TF kecil, itu pun re-entry sebenarnya. Tapi bila kita letak definisi, re-entry adalah garisan yang menyentuh MA5 sahaja dan kadang-kadang MA5 dan MA10. Itu adalah bentuk yang cun, bentuk perfect. Jadi kita kena filter. Cara saya filter adalah saya gunakan TF yang kecil, baru kita nampak. Tu sebab tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang mungkin masih baru tentang BBMA, dia akan berlaku kekeliruan. Pasal apa? Tuan-tuan, market adalah suatu tempat di mana dia akan membuat pelbagai bentuk candle. Sebab market adalah bergantung kepada reaksi apa yang berlaku kat dunia ni. Okey. Dulu pasu ada coronavirus. Tak ada. Sekarang ada. Jadi akan berlaku benda-benda yang tak pernah berlaku, akan berlaku sekarang. Itu sebab teknik, tuan-tuan, teknik adalah suatu rujukan utama untuk nak menggunakan sesuatu ilmu. Tetapi berdasarkan kepada keadaan yang macam-macam berlaku, sekarang ada coronavirus sampai SMP terkejung kau. Akan datang wallahu a'lam. Jadi kita kena faham bagaimana kita nak menggunakan teknik tu berdasarkan kepada situasi semasa yang sentiasa berubah-ubah dan tidak boleh disangka-sangka akan berlaku. Benda tu kena ada. Itu namanya skill. Sebab tu tidak ada teknik yang holy grail. Tidak ada teknik yang kata kau guna teknik ni confirm profit. Tepat dan orang kata tak ada. Teknik ni tuan-tuan dia bagi tahu. Okey, kalau candle berada kat sini, ini kawasan tertinggi weekly. Lepas tu, kalau dia beritahu ni kawasan tertinggi weekly, kawasan tertinggi, okay. Nak sell ke nak buy? Sell. Itu yang dia beritahu. Itu je yang kefahaman mesti ada kat kita. Sama ada dia sentuh garisan 5-10 high atau tak sentuh, itu cerita lain. Sebab dia dah berada di kawasan-kawasan tertinggi weekly. Tapi kalau dia bersentuh MA5 dan MA10, memang cantik memang cun. Tapi ada ketiganya dia tak sampai. Kenapa? Sebab garisan ni hanya terbentuk dengan perjalanan 5 candle dan 10 candle. Ada ketikanya yang garis candle tu tak touch. Itu lumrah. Itu sebab bila saya dulu keluar kelas, dia tanya, ada candle ni tak touch garisan 5-10 high. Ada candle ni tak buat extreme sell. So, kalau tak ada extreme sell, boleh entry tak? Boleh lah. Kenapa pula tak boleh kan? Sebab itu tuan-tuan, jangan salahkan ilmu, salahkan diri kita. Sebab kita tak pernah nak faham tentang ilmu kita belajar. Kita ikut aja. Lepas tu bila dia tak ikut dalam buku, alamak macam mana nak buat apa? Apalah ilmu ni salah. Tak. Kita kena adapt. Kita ada pisau. Nak potong sayur ke nak potong orang? Sayur lah. Kita fikirkanlah. Kita tentukan. Betul. Ilmu tu kita tentukan. Nak buat macam mana? Tanpa ada pisau, susahlah nak potong. Tanpa ada ilmu, susahlah nak mengenal ni kawasan tertinggi ke kawasan terendah. Tak tahu. Lagi blur ke apa kan? Sangat blur. Jadi bila ada ilmu, ni candle weekly kawasan 5-10 high di weekly. Kalau weekly
menyentuh 5-10 high. Batu bermaksud ni kawasan tertinggi. Jadi kalau tertinggi, carilah peluang sell. Tu konsep dia tuan-tuan. Jangan terlalu taksub sangat. Uish, ini tak kena 5-10, aku tak boleh sell. Kalau tak ada ekstrim, aku tak boleh sell. Apa kata? Jangan terlalu pandang besar. Terima ilmu tu. Cuba tengok dalam setiap time frame. Saya galakkan tuan-tuan gunakan time frame besar-besar. Monthly, weekly, daily. Tengok benda-benda macam tu. Sebab kenapa time frame besar tuan-tuan? Sebab bila kita nak mencari entry terbaik, bila menggunakan satu candle daily, bermaksud jika ni berada di kawasan tertinggi basuh, itulah yang tertinggi untuk hari tu. Kalau guna weekly, itulah kawasan tertinggi minggu tu. Kalau guna monthly, itulah kawasan tertinggi bulan tu. Clear kan? Clear benda tu. Sebab time besar tu penting. Jadi bila kita dah nampak macam ni tuan-tuan, jadi lebih jelas. Jadi kalau kita gunakan contoh, saya ambil contoh EJ. Bila EJ ni di weekly yang saya tandakan ni dah berada di kawasan 5-10 high, memang ini adalah tempat untuk sell. Okay? Dan bila kita nampak weekly re-entry sell, kita dah tahu dah. Okay, bila weekly re-entry sell, dia punya sifir dia daily adalah market hilang volume. Dan timing ni pula tuan-tuan, bila berlaku untuk ni, saya gunakan chart yang sama, time frame yang sama, saya tukar-tukar time frame. Sekarang pergi kepada daily. Tuan-tuan nampak kat sini, tidak ada garis, tidak ada candle momentum buy. Maka inilah market hilang volume sell. Dan nak mencari full structure di mana? Di H4. Sebab tadi re-entry di weekly, pergi kepada 4 jam. Perjalanan ni tuan-tuan, inilah perjalanan di 4 jam. Okay, saya tadikan kat sini, ke bawah nampak. Candle ni jauh jaraknya dibanding dengan top BB. Okay. Jadi ini juga market hilang volume. Sebenarnya dalam BB, kalau katakan kita tolak tepi dulu 5-10, candle sama ada berada di luar BB atau dalam BB. Luar BB momentum, dalam BB market hilang volume. Itu saja. Itu basicnya. Itu logiknya. Kena berfikirlah. Jadi apabila candle berada di luar BB, dia nak meneruskan perjalanan. Okay. Apabila candle masuk dalam BB, perjalanan yang sedia ada selesai. Lepas tu, itulah tugas garisan BB. Tidak apa ada tulis garisan tu. Itulah fungsi dia. Dan bila kita masuk 5-10, kita nampak lebih tepat. Masalahnya adalah bila tambah lagi garisan, kita makin pening. Sebab kita tak pernah nak faham. Kita menghafal. Macam ni baru saya tunjuk. Okey. Saya ambil ni Pasal nampak candle ni naik. Tuan-tuan nampak candle ni naik. Candle ni mula tutup di luar top BB. Ni nama dia momentum buy. Nampak waktu dia naik. Akhirnya candle ni tutup dalam BB. Jadi bila dia tutup luar BB, dia tutup di luar top BB. Jadi dia naik. Bermaksud tu sebab bila ada tu candle tutup di luar top BB, dia nama dia momentum. Bila ada baca momentum buy, janganlah sibuk-sibuk nak sell sebab itu beritahu aku kuat nak naik ni. Okey. Jadi bila dia naik tuan-tuan, jadi bila dia candle mula tutup dalam BB, dia beritahu yang naik ni dah lemah. Tu tugas garisan BB tu. Kalau tak ada garisan BB, kita menyangkakan yang masuk yang tu dia nak naik lagi, tapi tak, BB dah beritahu kau berada dalam aku je, kau dah habis. Kalau tak ada BB payah cikgu. Tu sebab sekarang basuh, alhamdulillah ramai orang guna BB dengan teknik masing-masing lah. Sebab BB beritahu kalau candle berada kat luar, dia akan masuk. Apa maksud dia basuh? Maksud dia bila berada kat luar, jangan sibuk nak sell. Bila masuk kat dalam tu, baru cari sell. Itu cerita dia. Tu orang guna macam-macam lain, tak ada masalah. Tapi BB tu beritahu selagi berada kat luar, jangan sibuk-sibuk. Bila berada kat dalam, okey. Jadi bila siapa yang buy, candle dia buy basuh, candle tutup luar BB, dia buy. Batu dia tak pakai apa-apa teknik, dia pakai garisan BB je. Bila candle tutup dalam BB, TP lah. Itu je. Simple. Garisan BB saya tuan-tuan dah boleh
buat duit. Okey, rasanya jelas sangat tu. Okey. Okey, kepada Hafidin dan juga rakan-rakan yang di luar sana ya, semoga manfaat ni ilmu dibagi ni. Okey cikgu, EJ kita dah jalan. Okey, kemudian kita ambil JBP yang tadi dia nak pairkan dengan bermacam-macam. Nak tengok semua JBP maksudnya. Boleh? Okey. Saya buka kepada saya punya profil. Tuan-tuan nampak, lepas tu nampak ada banyak nama kan? Okey. Yang saya datang coaching tu, saya suruh buat ni. Saya akan suruh buat. Saya tunjuk dululah. Okey. Saya buat satu. Dia kata, faham tak? Faham. Okey, kau buat. Saya nak tengok. Sebab no point duduk dengan saya tapi tak buat kerja. Lepas tu bila dah habis kelas, balik rumah PM saya, cikgu macam mana nak buat? Tak payah. Nak buat depan masa saya buat. So bila dah balik rumah, saya dah tak ada masa nak layan dah. Semua orang ada komitmen. Depan saya ada 5 orang tuan-tuan. Ambillah peluang tu. Ambil peluang, tanya. Saya akan spend masa the whole day untuk tuan-tuan faham. Ni macam mana nak buat, saya tunjuk satu-satu. Saya tahu. Sebab bila saya tunjuk, tuan-tuan akan try. Ambil masa. Jadi bila tuan-tuan dah buat 2-3 kali dah boleh faham, dan saya akan pergi benda lain. Ni nak ambil semua macam-macam tapi semua tak faham, no point. Susah juga. Sebab tuan-tuan, ini cara untuk mudah kita nak menganalisa. Sebagai seorang trader, kalau kita tak ada satu teknik atau cara mudah menganalisa, kelang kabut tu. Memang nak trade GU tapi JJ pun nak masuk, tapi GK pun nak masuk, tapi EG pun nak masuk. Macam mana nak buat? Macam mana nak monitor semua? Kelang kabut. Tu. Jadi bila banyak profil macam tuan, bila katakan news lepas tu, news katakan GBP lah, saya klik ni lepas tu, maka saya akan nampak 6 kotak. Very clear. Jadi bila 6 kotak, mata saya akan pandang. Okey. Apa saya buat? Saya biasanya akan pegang sekurang-kurangnya daily. Top left saya ambil GA. Dan saya akan cerita kenapa saya susun macam ni. Baik. Cantik je. Dan saya buat first, saya buat 6. Kenapa 6? Dan daripada 6 tu, apa yang manakah grup yang naik, yang manakah grup yang jatuh? Dia ada beritahu tu. Macam sekarang kita nampak GA. Saya letak GA top left dan saya letak GN bottom left. Okey. Di tengah-tengah atas saya letak GCAT, di bawahnya GJ. GU top right dan EG bottom right. Jadi, kenapa saya meletakkan GU sebelah atas top right dan EG sebelah kanan bottom right? Sebab GU dan EG pasu dia ni macam cermin. Kalau pasu nampak atas ni satu tengah biru, satu yang tengah menurun ni, yang kat bawah ni dia tengah menaik. Dia memang macam ni. Ni bentuk dia. Ni bentuk yang normal. Kalau GU dalam keadaan jatuhan, maka EG dalam keadaan menaik. Ini cermin dia. Sebab saya susun macam ni. Saya bukan sekadar meletak tak ada pasu. Saya buat benda ni bertahun-tahun. Saya kaji macam mana saya nak baca paling mudah. Bagaimana saya nak tahu bila orang tanya saya PM, kita Balan, cuba tengok GU. Okey. Saya tengok GU tapi dalam masa yang sama saya tengok 5 pair lagi dan saya nampak. Okey. Yang lain pun nampak. Jadi tuan-tuan, mudah untuk kita nak menganalisa. Kalau kita nampak GU katakan jatuh, tapi GK tak jatuh, tapi GJ tak jatuh. Dan something. Bila ada something yang macam tak sama, saya akan stay out, saya akan tak masuk market. Benda-benda ni tuan-tuan akan nampak berdasarkan kepada pemerhatian benda ni. Jadi bila kita tengok, senang kita nak buat keputusan. Jadi kalau macam sekarang, contohnya saya tengok sebelah kanan bawah bottom right Euro GBP dan keadaan momentum buy di daily. Tuan-tuan, bila baca momentum buy di daily untuk Euro GBP, bermaksud GBP dalam keadaan lemah. Betul. Tengok sebelah kiri GJ, sambung jatuh. Tengok GU daily, ada momentum sell. Tuan-tuan nampak macam naik, bermaksud dia nak buat re-entry sell. Ni peluang entry sebenarnya ni. Ya. Tuan-tuan, bila buka macam ni, tuan-tuan tahu dah minggu ni nak buat apa. Tuan-tuan boleh pilih buka daily. Sebab tuan-tuan, kita dah tahu dalam keadaan trending setiap minggu, re-entry mampu berlaku sekali saja di time frame daily.
Dan bila dia berlaku tuan-tuan, dia mampu untuk memberikan kita pips yang meriah. Jadi buka daily, tengok adakah pair yang mampu untuk memberi peluang re-entry. Jadi based on sekarang Pak Su, antara bentuk yang saya nampak insya-Allah mampu nak bagi adalah di GU daily. Jadi daripada 6 ni Pak Su, bila saya dah nampak peluang ni, dan saya pergi kepada profil yang GU sahaja. Jadi saya buat susunan untuk GBP dan ini adalah untuk GU. Sekarang saya pandang GU saja. Kan senang Pak Su. Saya pandang semua, bird eye view, saya drill down, oh GU, saya pergi kat GU. Kan nampak? Jadi senang untuk kita nak buat keputusan. Jadi mana yang agak boleh mendatangkan yes income. Jadi bila saya nampak ni tuan-tuan, kita nampak bahawa dekat GU daily, candle yang sekarang ada berlaku kenaikan. Kita dah nampak macam ni tuan-tuan. Ini candle mega ni momentum sell. Okey. Dan naik ni re-entry sell. Jadi kita dah tahu bila ada momentum ada re-entry, carilah peluang-peluang sell di sini. Sama juga di sini Pak Su. Ni ada momentum. Dia tengah naik biru ni kan. Kita tunggulah peluang di sebelah ni re-entry sell. Bentuk-bentuk macam ni tuan-tuan, dia kena sabar. Setup ni tuan-tuan, bila tuan sabar, contoh macam ni Pak Su, dia naik 1 2 3 4. Pak Su, seminggu dia naik. Tuan-tuan sabar seminggu naik. Kalau tuan-tuan nak sell sabar dia naik. Lepas tu bila dia turun, tuan-tuan mampu untuk meraih dalam sekitar 150 ke 160 pip. Okey ya. Dan dia naik sell lagi di sini. Dan kali ni dia jatuh membuat momentum sell, kejatuhan dia pergi sampai 200 pip. Jadi bila tuan-tuan dapat setup yang kuat di daily tuan-tuan tak kejar 5 pip, tuan-tuan tak kejar 10 pip, tuan-tuan mengejar lebih daripada 100 pip. Itu yang saya nak. Bila kita masuk dalam keadaan relax, kita tahu pergerakan ni jauh, dia mengambil masa lebih 1 hari. Okey, itu yang saya tunggu. Jadi inilah pergerakan dia untuk GU. Dan satu benda, ada masa lagi 6 minit, saya nak sangat kongsi. Okey, ni Pak Su, contoh saya selalu sebut, dan akhirnya dia muncul macam alamak best. Okey, saya buka GU tuan-tuan, EU tuan-tuan tengok bagi siapa peminat EU, cuba lihat EU. Okey, Pak Su pandang betul-betul, ada satu candle Pak Su nampak ni biru di sini. Dia open dan close luar BB. Okey. Ini saya punya pemerhatian. Lepas tu tengok kat sini, saya besarkan. Okey, candle ni tuan-tuan open dan close luar BB, buka dan tutup luar BB. Okey, ingat balik asas BB, apa sahaja yang candle berada di luar BB akan masuk kembali ke dalam BB. Jadi apabila muncul candle yang pada saya ni candle pelik, dulu saya kata nama candle alien sebab dia pelik kenapa? Sebab dia jarang berlaku. Bila dia berlaku tuan-tuan, kenaikan dia makan beratus-ratus pip. Kalau lepas tu perhatikan, tuan-tuan perhatikan, ni semua homework. Okey, lepas tu nampak tak candle ni berulang? Nampak tak buka tutup luar BB? Ni pucuk kan? Okey. Ini akar dia. Perhatikan, ini pucuk. Ini pucuk dia. Open close lah. Buka dan tutup di luar BB, tapi dia kena weekly sebab kena besar. Open dan close, buka dan tutup di luar BB. Dan sekali lagi tuan-tuan, open dan close di luar BB. Saya nampak dia seperti menandakan sesuatu perjalanan yang panjang telah berakhir untuk bermulanya perjalanan baru. Okey. Tu maksud saya. Okey. Kalau kita tengok sini, sebab dia bagi satu signal begitu, aku nak buat benda baru. Tuan-tuan, perjalanan baru jauh ni. Itu sebab saya jumpa benda ni, saya tengok jarang berlaku. Tuan-tuan, di weekly susah nak berlaku. Kalau lepas tu tengok kat sini, tengok saya ambil tarikh dia lepas tu saya ambil tarikh dia, tarikh candle ni. Dia berlaku pada
28 Januari 2018. Dan ulangan dia adalah pada 16 Februari 2020. Bermaksud tuan-tuan, 2 tahun dia baru muncul benda yang sama, tapi terbalik. Okey. Dia macam beritahu, aku baru mula, aku dah habis. Bila dah habis, dia nak buat benda baru kan, besar. Tu sebab tengok, perjalanan dia dahsyat. Okey, gunakan kefahaman ni, gunakan, kalau kata teknik apa ni, saya tak ada nama teknik apa, tapi sebab benda ni jarang berlaku, saya panggil alien je lah. Tuan-tuan, ini bukan milik saya, ni kefahaman saya kongsi. Gunakanlah sebab dia memberi kita signal. Nak hujan ada signal, huru, petir, benda nak berubah ada signal. Jadi bila nampak signal ni tuan-tuan, gunakan ilmu tuan-tuan, guna TF kecil, cari entry. Ada tak entry tu? Sebab dia bagi kita alert, aku nak pusing ni. Satu lagi apa saya nak kongsi, benda yang sama. Saya suka kongsi. Pasal apa? Bila lagi saya kongsi, lagi banyak saya faham. Tuan-tuan nak faham, kongsikan dengan orang. Jangan risau. Kongsi dengan orang lain pula. Okey, yang saya nampak tuan-tuan AUD. Saya pergi pada satu pair lagi Euro AUD. Kita nampak, saya tengok. Kadang-kadang saya klik satu-satu. Banyak ni kan, berpuluh-puluh. Saya klik satu, nampak ni apa benda ni? Mata saya pergi kat situ. Okey tuan-tuan, tengok Okey, saya besarkan ni. Ni saya ambil time besar daily. Lepas tu tengok. Lepas tu nampak candle merah ni, tutup buka luar bibi. Okey. Nampak lepas dia buat open close luar bibi, dia terjun. Tengok lepas tu candle ni. Sekali lagi. Ni candle semalam ni. Open close luar bibi. Dia dah beritahu tuan-tuan. Dia dah beritahu ada benda nak buat berlaku. Jadi bila contohnya Euro AUD, bila ini berlaku tuan-tuan, di daily. Jangan pakai kecil H1 H4 tak payah. Saya cadangkan daily, weekly tu. Maksudnya dia ada signal, aku berada kat luar ni, aku nak masuk ni. Bermaksud yang naik tu dah lemah, habis. Kecilkan time frame. Pergi 4 jam. Tuan-tuan nampak apa? Lepas tu nampak tak garisan MA50? Nak menjawab soalan MA50 tadi tu. Baik. MA50 tu yang naik ni, akhirnya dah mula hampir menyentuh garisan low BB. Dia bagi tahu yang naik ni hampir selesai. Dan lepas tu, dan ini berlaku pada pair Euro AUD. Bila Euro AUD ada peluang-peluang untuk kita sell, bermaksud lepas tu AUD USD ada peluang untuk kita buy. Tu cerita dia. Kenapa? Tak yakin. Buka satu profile AUD. Saya dah ada. Ada 6 juga sini lepas tu. Dah mengangkat dah laptop saya. Bila tu saya kata, nampak Euro AUD nak jatuh, tuan-tuan boleh nampak ni 4 jam AUD Canada sebatang. Mungkin nak muncul momentum buy. AUD CHF. Nampak lepas tu masing-masing dah buat kenaikan. Nampak tak lepas tu ni? Ya. Tuan-tuan, bila tuan-tuan buka 6, 4 nak naik, 2 nak jatuh. Okey, ini perjalanan yang besar. Ambillah peluang ni. Itu sebab bila kita buka semua tuan-tuan, Allahu Akbar. Nampak. Itu sebab saya senang hati nampak bentuk macam ni. Saya dah tahu dah, ini perjalanan jauh tuan-tuan. 4 ni AUD Canada, AUD CHF. Saya CHF saya trade. Saya tak kisah sebab bentuk ni AUD JPY, AUD USD tuan-tuan, bentuk ni beritahu aku nak naik dah. Dan jikalau 4 ni tuan-tuan naik, maka kawan sebelah ada Euro AUD dan GBP AUD, aku nak jatuh dah. Okey tuan-tuan. Jadi saya harap sedikit penerangan, perkongsian. Minta maaf tak dapat nak jawab semua soalan, masa memang terhad. So itu saja saya kata. Saya lebih kepada nak menjawab based on ambil contoh satu pair atau 2 pair dan saya bercerita atau berkongsi cara membaca. Itu yang saya nak. Guna cara membaca tu, gunakan video ni tuan-tuan ulang. Sebab sebenarnya apa yang saya kongsikan sekarang tuan-tuan sama dengan apa dalam kelas, tapi apa beza dia? Bezanya, contoh beza macam mana tu? Saya ada satu kopi. Okey. Namalah kopi A. Saya kata, Pak Su, memang kau piau punya. Orang Melaka kata piau.
Piau ni sedap lah. Okey. Lepas tu tengok saya minum, muka saya tersenyum, suka. Saya kata sedap, tapi Pak Su tak pernah rasa. Pak Su tahu tak rasa dia macam mana? Oh, tak dapat nak bagi tahu tu dia. Kecuali Pak Su rasa. Tu beza tuan-tuan. Dengar saya kat sini, jumpa saya, feel tak sama. Feel tak. Sama je saya belajar dulu dengan orang lain. Jumpa dengan cikgu, alamak, rupa ni sebab kita jumpa dengan cikgu tuan-tuan, ada banyak shortcut dapat. Itu yang bagusnya tu. Itu beza dia. Okey, 7 hari bulan, 14 hari bulan, 21 hari bulan. Yes. Ya. Saya ambil 5 orang yang tak ramai. 5 orang Lima sahaja. orang. Okey. Baik, setakat ini dulu pertemuan kita dan terima kasih kepada yang telah pun memberikan perhatian. Boleh ulang tengok dekat awal kami, kita akan padam. Dan esok jangan lupa janji temu kita bersama dengan satu segmen saja, iaitu segmen bicara fundamental dengan Cikgu Yun CTC. Jadi kepada